Mari kita mengambil masa untuk mempelajari firman Tuhan bersama dengan khotbah yang bertajuk Perjanjian Baru dan Tuhan. Terdapat banyak perkara yang tidak dapat dilihat dengan mata kita. Sebagai contoh, kita tidak mampu melihat udara walaupun udara di sekeliling kita. Tambahan pula, kita tidak mampu melihat perkara yang sangat jauh atau bahkan perkara yang sangat dekat kepada kita. Perkara yang sangat kecil atau sangat besar, kedua-duanya tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Seperti ini, sebagai manusia, kita hidup terhad kepada sekatan masa dan ruang. Malang sekali, kita tidak dapat pasti bahawa banyak perkara wujud, walaupun sebenarnya wujud. Kalian semua, sila fikir. Banyak peralatan yang membolehkan kita untuk melihat apa yang tidak boleh lihat dengan mata kasar, bukan? Contohnya, bukankah jam merupakan alat yang membolehkan kita untuk melihat masa yang tidak kelihatan? Dalam kehidupan harian kita, kita dapat mencari peralatan yang membolehkan kita melihat apa yang tidak kelihatan. Jika fikir dengan teliti, Anda akan dapat mencari beberapa peralatan seperti itu. Jadi, bagaimanakah kita dapat mencari Tuhan yang tidak kelihatan? Alkitab ialah alat yang dibuat oleh Tuhan. Melaluinya kita dapat melihat Tuhan yang tidak kelihatan, bukan? Sama seperti kita dapat melihat masa yang tidak kelihatan melalui jam. Kita dapat melihat dunia Tuhan yang tidak kelihatan melalui Alkitab. Alkitab ialah buku kebenaran. Melaluinya kita dapat melihat kerajaan Tuhan yang tidak kelihatan, sifat-sifat Tuhan yang tidak kelihatan, dan segala-galanya mengenai Tuhan. Kalian, pada zaman Roh Kudus ini, kitalah yang menyaksikan kepada orang bahawa Kristus Ansang-Hung ialah Tuhan. Bukankah ini juga apa yang Alkitab ajarkan? Bagaimanakah kita dapat yakin dan percaya bahawa roh dan pengantin perempuan, yaitu Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu wujud, dan dunia yang tidak kelihatan juga wujud? Tuhan membuat segala-galanya kelihatan melalui Alkitab. Namun, walaupun Tuhan membenarkan semua manusia akses kepada Alkitab, ada orang sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar, dan tidak mengerti. Inilah agak malang. Antara banyak orang di dunia, mengapakah kita mempercayai Kristus Ansang-Hung sebagai Tuhan pada zaman Roh Kudus ini? Mengapakah kita percaya bahawa Kristus Ansang-Hung ialah Tuhan 2000 tahun yang lalu? Mengapakah para rasul dan orang kudus gereja awal mempercayai Yesus sebagai Tuhan walaupun dia berada dalam tubuh? Adakah terdapat apa-apa sebab? Ini kerana mereka telah melihat bukti fakta ini. Kita juga telah melihat bukti ini. Ya, seperti jam yang dibuat untuk kita melihat aliran masa yang tidak kelihatan. Jika orang ini berkata, "Akulah Tuhan," dan orang itu juga berkata, "Akulah Tuhan," siapakah Tuhan yang benar? Betapa baiknya jika terdapat suatu alat dapat menunjukkan apa yang benar dan palsu. Alkitab ialah alat berharga yang memainkan peranan ini. Maka mengapakah kita memanggil Kristus Ansang-Hung sebagai Tuhan? Di dalam Alkitab, Nabi-Nabi berkata bahawa Dia yang mengisytiharkan kebenaran perjanjian baru yang berharga di bumi ini ialah Tuhan kita. Dan kita akan menjadi umat-Nya, dan Dia menjadi Tuhan kita. Bukankah Alkitab dan para Nabi menyaksikan bahawa tiada orang dapat memainkan peranan ini kecuali Tuhan sendiri? Ya, seperti alat untuk menentukan ketulinan berlian. Sama ada batu itu berlian tulin atau yang palsu. Bagaimanakah kita mengenali Tuhan jika Tuhan berada di kalangan manusia? Bukankah kita dapat memastikan melalui Alkitab, yaitu alat yang membolehkan kita untuk mengenali Tuhan? Jadi bagaimanakah Alkitab menyaksikan bahawa Kristus Ansang-Hung ialah Tuhan? Alkitab menyaksikan bahawa Dia ialah Tuhan benar kerana Dia telah membawa perjanjian baru kepada kita
dan menjanjikan kerajaan surga yang kekal kepada kita melalui perjanjian baru. Mari kita lihat kesaksian ini. Di dalam buku Yeremia bab 31 ayat 31 tertulis, "Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda." Apabila kita belajar firman Tuhan, kita perlu memberikan perhatian kepada Dia yang berkata, "Aku akan mengadakan perjanjian baru." Siapakah berkata Dia akan mengadakan perjanjian baru? Aku Tuhan Yehova, berkata bahwa Dia akan mengadakannya. Untuk memahami Tuhan Yehova, kita perlu memahami Tritunggal. Siapakah Tuhan Yehova? Dialah Yesus. Dan siapakah Yesus? Dialah Kristus Ansanghong, nama baru Yesus. Tuhan Bapa Yehova, Tuhan Anak Yesus Kristus, dan Tuhan Roh Kudus nama baru Kristus Ansanghong. Walaupun mereka datang dengan nama berbeza, pada zaman berbeza, mereka adalah satu dan Tuhan yang sama. Kira-kira 2700 tahun yang lalu, Yeremia meramalkan, Tuhan pasti akan datang ke bumi dan menubuhkan perjanjian baru. Ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Di sini, apakah janji yang menghubungkan Tuhan dan umatnya? Tuhan memastikan hubungan itu melalui tanda yang dipanggil perjanjian baru. Di dalam 66 buah buku Alkitab, Tuhan meringkaskannya untuk memudahkan kita mengenali Tuhan dalam tubuh. Tuhan akan menghubungkan antara Dia dengan umatnya melalui perjanjian baru apabila Dia datang ke bumi ini. Dan Dia menjanjikan bahwa kita akan mewarisi kerajaan surga yang kekal melalui perjanjian baru. Tuhan berkata kepada manusia, "Jika kamu ingin memahami Aku, memahami perjanjian baru terlebih dahulu." Tuhan meminta kita untuk memberikan perhatian kepada Dia yang akan datang ke bumi ini dan menubuhkan kebenaran perjanjian baru. Tuhan juga berkata bahwa perjanjian baru diberikan bukan hanya pengampunan dosa, tetapi juga janji warisan kerajaan surga yang kekal. Tuhan menepati semua janji ini dalam perjanjian baru. Tuhan berkata, "Kamu yang menyambut perjanjian baru akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Tuhanmu yang mengajar kebenaran perjanjian baru kepada kamu." Kalian, adakah ini rumit dan sukar untuk difahami? Tuhan meringkaskannya supaya senang dan mudah difahami. Jadi bukankah kita hanya perlu melihat siapa yang membawa kebenaran perjanjian baru ke bumi? 2000 tahun yang lalu, menurut kesaksian Nabi, siapakah membawa perjanjian baru pada zaman anak? Yesus. Bagaimana pula pada akhir zaman Roh Kudus ini? Kita harus dapat mengetahuinya dengan mudah. Oleh itu, kita dapat memahami bahwa Dia yang memberi kita warisan kerajaan surga ialah Kristus, yang datang ke bumi ini buat kali kedua dalam peraturan Melkisedek. Tidakkah kita juga memastikan bahwa Dia ialah Tuhan kita yang meniadakan maut untuk selamanya dengan anggur yang tua benar, seperti yang telah diramalkan di dalam buku Yesaya bab 25, yang tertulis, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan? Kalian, firman Alkitab tidak rumit sama sekali. Ia mudah, tetapi orang kekurangan dalam iman, dalam firman Tuhan. Ini kerana mereka tidak menerima firman yang berharga ini dan tidak percaya, jadi gagal untuk mencari Tuhan. Mereka tidak dapat menerimanya, memahaminya, maupun mengikut ajarannya dengan betul, walaupun Dia datang ke bumi ini secara nyata dan melaksanakan kerja yang telah diramalkan.
Sama seperti kita dapat mengukur masa yang tidak kelihatan melalui suatu peralatan yang dipanggil jam, tidak dapatkah kita juga memastikan kewujudan Tuhan melalui ajaran-ajaran Alkitab? Tuhan berkata, "Aku akan mengadakan perjanjian baru." Tuhan berkata Dia sendiri akan memenuhi ini. Perjanjian ini tidak pernah dibuat oleh iblis atau oleh seseorang secara rawak dalam kejiranan Anda. Ini bukan dibuat oleh hipotesis seorang ahli fizik yang terkenal. Hanya siapakah yang dapat mengadakan perjanjian baru? Tuhan berkata, "Aku Tuhan yang melaksanakannya." Bukankah itu disaksikan di dalam Alkitab bahwa Tuhan akan melaksanakan rancangan penebusannya dengan nama Yehova pada zaman Bapa dan dengan nama Yesus pada zaman Anak dan dengan nama baru, Ansanghung, pada akhir zaman Roh Kudus ini? Tiada sebab yang mutlak mengapa kita harus meragui perkara ini walaupun sedikit. Ini kerana Tuhan telah meramalkan semua ini melalui nabi-nabi bahwa Dia akan datang dengan cara ini. Dia datang ke bumi seperti mana yang diramalkan. Mari kita lihat buku Ibrani bab 9. Bab 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Tuhan sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Tuhan yang hidup. Kerana itu ia adalah pengantara dari apa? Dia menjadi pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama, untuk memberi semua manusia warisan kerajaan syurga yang kekal melalui perjanjian baru. Dia harus menjadi pengantara apa? Dia menjadi pengantara perjanjian baru untuk kita. Oleh itu, perjanjian baru bukanlah sesuatu yang dapat diadakan atau diajar oleh sesiapa sahaja. Hanya siapa? Menurut ramalan Alkitab dan para nabi, hanya Tuhan yang datang ke bumi ini untuk melaksanakan dan mengajar kita kebenaran perjanjian baru. Jadi kita dapat mengenali Tuhan dengan mudah, berfikir, siapakah telah membawa kebenaran perjanjian baru? Apabila kita memahaminya, kita dapat memahami siapa Tuhan itu. Siapakah telah dibaptis pada tahun 1948 menurut ramalan bahwa anak manusia akan berada di muka pintu apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas? Siapakah telah memenuhi ramalan takhta Raja Daud? Fikirkan dengan teliti. Siapakah telah memenuhinya? Kita bukan hanya mempercayai Kristus Ansanghung sebagai Tuhan tanpa apa-apa bukti. Semua kitab suci dan nabi-nabi bersaksi dengan tepat tentang Kristus Ansanghung. Oleh itu, apabila kita ditanya, bagaimanakah kamu tahu Kristus Ansanghung ialah Tuhan? Kita boleh berkata, Dia ialah Tuhan kerana Dia membawa Paskah, atau Dia ialah Tuhan kerana Dia memberi kita kehidupan kekal, atau Dia ialah Tuhan kerana Dia memberi kita buah pokok kehidupan. Dia ialah Tuhan kerana Dia menginjil kebenaran perjanjian baru kepada kita. Dia ialah Tuhan kerana Dia memberi kita mana rohani. Bukankah ada banyak perkara untuk memberitahu mereka tentang Kristus Ansanghung? Antaranya, hari ini, mari mengkaji mengenai perjanjian baru. Mari kita lihat buku Lukas, bab 22 ayat 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Paskah benar-benar penting. Ayat 13.
Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ayat 14. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu, sebelum aku menderita." Yesus ingin sekali untuk menyambut Paskah, menunjukkan teladan untuk menyambut Paskah Perjanjian Baru dalam ayat 19. Ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Dan Yesus berkata, "Perbuatlah ini tanpa gagal. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu." Kira-kira 700 tahun sebelum Yesus datang, Tuhan meramalkan melalui Yeremia, "Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda." Dan akhirnya Yesus telah menubuhkan perjanjian baru. Buku Yeremia bab 31 mengatakan siapa yang akan mengadakan perjanjian baru? Yehova. Jadi apakah hubungan antara Tuhan Yehova dan Yesus? Mereka adalah satu dan Tuhan yang sama. Telah diramalkan Yehova akan mengadakan perjanjian baru, dan kemudian Yesus yang mengadakannya. Dengan cara ini ramalan ini telah dipenuhi dengan tepat. Tuhan Yehova, Yesus, dan nama baru Kristus Ansanghong tidak terpisah antara satu sama lain. Sebaliknya, mereka adalah satu dan Tuhan yang sama. Pada zaman Bapa, dengan nama Yehova, bahwa Tuhan meramalkan perjanjian baru. Dan pada zaman Yesus, bahwa Dia memenuhi ramalan tersebut dan menubuhkan perjanjian baru dengan nama Yesus. Memandangkan Dia menginjil tentang kerajaan Injil perjanjian baru hanya selama 3 tahun. Untuk menyelesaikan kerajaan Injil perjanjian baru, Dia telah datang sekali lagi. Sebab itulah pada kedatangannya kali kedua, Dia melaksanakan pelayanannya selama 37 tahun, menginjil perjanjian baru. Kemudian siapakah pada zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus, yang dapat memberikan kehidupan kekal kepada manusia, menjanjikan warisan surga melalui perjanjian baru? Hanya Tuhan. Sesungguhnya, inilah Tuhan kita. Oleh itu, dalam ayat 20 tertulis, "Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan." Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Ini berlaku pada hari Paskah." Seperti yang Anda tahu, kebenaran perjanjian baru mulai hilang satu demi satu pada abad keempat. Kira-kira 300 tahun selepas Yesus naik ke surga. Hari Sabat dimansuhkan pada tahun 321 Masehi. Paskah telah dimansuhkan pada tahun 325 Masehi. Christmas telah diperkenalkan pada tahun 354 Masehi. Dan objek yang digunakan dalam agama pagan, seperti salib mula diperkenalkan ke dalam gereja untuk ibadah. Pada masa kini, Anda tidak dapat mencari mana-mana gereja yang menginjil kebenaran perjanjian baru. Tuhan berkata, melalui wahyu Rasul Yohanes, "Pergilah kamu, hai umatku, pergi daripadanya." Dengan melihat fakta bahwa mereka berkumpul dalam bait suci Tuhan, mengaku dengan bibir mereka bahwa mereka mempercayai Tuhan, tetapi memenuhi bait suci dengan berhala pagan, kemanakah kita harus pergi selepas keluar dari Babel? Kemanakah Tuhan berkata kita harus pergi? Tuhan menyuruh cepatlah mengungsi ke Sion. Kalian semua, bukankah tempat yang harus kita cepat mengungsi itu gereja Tuhan, yaitu Sion, tempat kita menyambut perayaan? Siapakah tinggal di antara kita? Tuhan bersama kita di Sion. Tuhan memerintah di Sion dengan kebenaran apa? Tuhan memerintah di Sion dengan hukum perjanjian baru dan mengajak kita dengan kebenaran perjanjian baru. Bukankah Dia menjadi Raja di Sion, memimpin kerajaan Injil perjanjian baru pada hari-hari terakhir, dan kemudian naik ke surga selepas menyelesaikan kehidupan Injilnya selama 37 tahun menurut ramalan? Hari ini, marilah kita mengukir dalam hati kita sekali lagi jawapan kepada soalan ini. Bagaimanakah kita tahu Kristus Ansanghong ialah Tuhan? Bermula dengan baptisan. Semua yang kita sambut adalah sebahagian daripada perjanjian baru. Paskah ialah perjanjian baru. Demikian juga hari Sabat.
peraturan tudung juga perjanjian baru. Semua ketetapan dan hukum yang Tuhan tetapkan itu kebenaran perjanjian baru. Dalam kebenaran perjanjian baru, kita menerima pengampunan dosa. Dalam kebenaran perjanjian baru, Tuhan menjadi Tuhan kita. Kita menjadi satu dengan Tuhan dan menjadi umat-Nya. Semua janji yang mutlak telah diberikan kepada kita melalui perjanjian baru. Siapakah Dia yang mengajar semua manusia kebenaran perjanjian baru ini? Alkitab menyaksikan bahwa hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Mari kita lihat ini di dalam buku Ibrani bab 8. Bab 8 ayat 7. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Perjanjian yang pertama ialah perjanjian lama yang Tuhan berikan kepada kita melalui Musa. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Apakah itu perjanjian yang kedua? Perjanjian baru. Tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab Ia menegur mereka ketika Ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan apa? Perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Siapakah diramalkan untuk mengadakan perjanjian baru di sini? Ia berkata, aku akan mengadakan perjanjian baru. Bukankah itu benar? Kalau begitu, bukankah kita harus melihat siapakah mengadakan perjanjian baru? Siapakah Dia yang telah mengadakannya? Jadi siapakah Kristus Ansanghong? Bukankah ini berlaku menurut kesaksian 66 buah buku Alkitab dan Nabi-Nabi? Hanya Tuhan dapat melaksanakannya. Hanya Tuhan dapat menubuhkan perjanjian baru. Tuhan berkata, apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Bilakah ini berlaku? Ya berlaku pada tahun 1948. Jadi tahun itu harus menjadi tahun Tuhan mulai pekerjaan Injilnya. Menurut ramalan takhta Raja Daud, Tuhan mesti menjalani jalan ramalan selama 3 tahun pada kedatangannya kali pertama dan kemudian selama 37 tahun pada kedatangannya kali kedua. Oleh itu dalam ayat 8 tertulis, sebab Ia menegur mereka ketika Ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, pada waktu aku memegang tangan mereka, untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh kerana Ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, yang menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Semasa menyampaikan ajaran perjanjian baru, Tuhan berkata, aku tidak lagi mengingat kesalahan dan dosa-dosa mereka. Ini bermaksud bahawa Tuhan akan memberi kita pengampunan dosa. Inilah janji yang Tuhan tubuhkan dengan umat-Nya dalam perjanjian baru. Bukankah diramalkan di dalam buku Mika bab 4 bahawa Tuhan akan muncul sekali lagi pada hari-hari terakhir dan mengajar kita perjanjian baru yang telah dimasukkan semasa zaman kegelapan. Dia akan mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dia akan melakukannya pada hari-hari terakhir. Mari kita baca buku Mika, bab 4 ayat 1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Bilakah masa yang ditetapkan untuk ramalan ini dipenuhi? Pada hari-hari terakhir. Bukankah hari-hari terakhir menunjukkan akhir zaman, zaman Roh Kudus yang kita hidup sekarang? Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Tuhan Yakub. Apakah yang akan Dia lakukan? Supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Apakah dirayakan di Sion?
Perayaan dirayakan di sana. Kita mesti mencari tempat yang ada hari Sabat, yaitu perayaan mingguan, dan 7 perayaan dalam 3 kali, yaitu perayaan tahunan. Terdapat hari Sabat, Paskah, perayaan roti tidak beragi, perayaan hasil pertama, perayaan 7 minggu, perayaan trompet, hari pengampunan dosa, dan perayaan pondok daun. Yang manakah gereja yang mempunyai semua kebenaran ini dalamnya? Tuhan tinggal di tempat tersebut, itu Sion. Siapakah dia yang memimpin kita dengan kebenaran perjanjian baru di Sion? Tuhan kita. Inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan, dan Dia menyelamatkan kita. Jika seseorang bertanya kepada kita, bagaimanakah kamu tahu Kristus Ansanghung ialah Tuhan? Kita boleh berkata tanpa ragu-ragu, Dia ialah Tuhan kerana Dia mengajak kita perjanjian baru dan memberi kita kehidupan kekal. Kita dapat menunjukkan kepada mereka melalui Alkitab. Berkata, saya boleh membuktikannya kepada kamu melalui Alkitab. Adakah kamu ingin melihatnya? Apabila mereka bertanya, mengapakah kamu mempercayai bahawa Kristus Ansanghung ialah Tuhan? Ini kerana Dia bersaksi tentang Tuhan Ibu. Menurut buku Yesaya bab 62 dan buku Kejadian bab 3, siapakah akan bersaksi tentang Tuhan Ibu? Ia tertulis bahawa hanya Tuhan Bapa akan bersaksi tentang Tuhan Ibu. Oleh itu, marilah kita percaya akan ramalan-ramalan Alkitab dan Nabi-Nabi. Marilah kita mempertimbangkan roh yang malang, yang beriman kepada Tuhan tetapi tersesat, mengembara di dunia, kerana mereka tidak tahu bagaimana untuk pergi ke syurga. Sebagai pekerja-pekerja perjanjian baru, kita mesti memimpin roh-roh sebegitu kepada jalan kebenaran, dengan menyaksikan kepada mereka di Samaria dan hingga ke hujung bumi. Dengan ini saya tamatkan khotbah hari ini. Terima kasih.